Boleh terus jawab guna mic. A adalah sinar apa tertarik kepada cas positif? C adalah sinar apa yang tertarik kepada cas negatif? Cek balik nota. Sinar beta. Okey, A adalah sinar beta. Dia tertarik kepada cas positif. Okey, C? Sinar alfa. Bagus, very good. Alpha untuk C ya. So B? B Sinar adalah apa? gamma. Ya? Sinar gamma. Ya. B adalah sinar gamma. Very good. Okay. Nombor 2A, rajah di bawah menunjukkan struktur bagi suatu atom. X ialah apa? Elektron. X ialah elektron. Very good. Okay, very good. Okay. Oh, ini dia tanya kat sini kalau tengok dia tanya lebih daripada satu soalan tapi dia letak X sahaja kan. Okay, tak apalah. Awak jawab tu betul lah. Elektron. Very good. Okay. Tu so yang tengah-tengah ni apa? Yang kat tengah ni. Cuba teka. Dia tak ada dalam soalan ni ya. Kat tengah ni apa? Neutron. Dan? Proton. Neutron dan proton kat sini. Ni kat luar ni adalah apa tu tadi? Elektron. Okay. X adalah elektron. Okay ya. Cikgu nak tanya. Ya. Nukleus tu apa? Nukleus apa? Mana tengok? Mana jawapan tadi? Nukleus. Rajah menunjukkan struktur bagi suatu atom. Nukleus adalah bentuk struktur atom lah. Nukleus Okay. Awak tanya saya, awak study ke tak minggu lepas? Siapa tu? Nukleus adalah atom yang paling kecil lah. Yang paling kecil. Dalam nukleus tu ada elektron, ada proton dan ada neutron. Betul tak? Neutron dia neutral lah. Neutron Okay. Tak apa. Awak cek balik tengok balik nota-nota yang lepas. Tak salah bertanya. Okay. Alright. So kita tengok pula kat sini. Nombor 2. Masih lagi bawah nombor 2. Oh sorry. Ini nombor 2A disambung lagi. Namakan zarah subatom X dan casnya. X Okay, dia kata apakah nama ini baru soalan dia. Ini soalan dia kan. Okay, namakan subatomic particle X. Maknanya jawapan soalan yang awak tanya tadi, apakah nukleus tu? Nukleus adalah bentuk struktur yang paling kecil sekali dalam zarah. Okay, dan dia terdiri daripada proton, neutron dan dikelilingi oleh elektron. Nukleus yang paling kecil sekali ya. Okay, struktur yang paling kecil sekali lah dalam zarah tu. Okay, jadi X tadi, X dalam gambar rajah ini, X dalam gambar rajah ini jawapannya betul, elektron. Okay, awak boleh letak jawapan elektron di situ. Dan casnya ialah cas apa? Bercas negatif. Cas positif ke negatif? Negatif. Negatif, betul. Betul, negatif. Elektron memang negatif lah. Okay. Kalau proton, positif. Kalau neutron apa? Neutral. Neutral maknanya tidak positif dan tidak negatif. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul untuk menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, soalan B1 ya. Ion positif terbentuk apabila sesuatu atom apa nak isi? Menderma elektron. Okey. Ion positif terbentuk apabila suatu atom
Okey. Menderma elektron. Ion positif terbentuk apabila suatu atom menderma. Kat sini maksudnya menderma ni maksudnya kehilangan elektron. Okey ya. Saya tengok dalam bahasa Inggeris ialah losses. Losses tu menderma, kalau dalam kepala kita menderma kita ingat campur, tambah, tapi menderma di sini mengeluarkan. Dia lost the electron. Bila dia lost the electron, okay, saya guna terms dalam bahasa Inggeris. Menderma dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu ialah menderma. Tapi dalam bahasa Inggeris, terms yang digunakan ialah losses, maksudnya kehilangan elektron. Saya rasa lebih tepat untuk perkataan itu. Untuk perkataan dalam bahasa Inggeris tu, losses elektron maksudnya elektron keluar daripada situ. So bila elektron tu dikeluarkan, okay, maknanya charge positif terlebih kat situ. Okay, terlebih bila elektron keluar. Losses. Okay, so maknanya ion positif akan menjadi lebih banyak berbanding dengan charge elektron tadi. Okay, so dia adalah dikatakan ion positif sebab dia kehilangan elektron. Saya rasa patut perkataan kehilangan tapi dia sebut kat sini dalam bahasa Melayu ialah menderma. Sorry ya. Okay, number 2. Ion negatif terbentuk apabila suatu atom ... elektron. Apa terms yang digunakan? Menerima. Okay, ini lebih tepat. Menerima ataupun dalam bahasa Inggeris ialah gains. Gains ni memang mendapat elektron. Gains the electron. Itu betul lah, menerima elektron. Tapi ion positif terbentuk tadi sepatutnya dia buat kehilangan elektron. Okay, tapi dia sebut menderma elektron. Menderma maksudnya menerima keluarkan elektron daripada situ untuk ion positif. Okey, faham ya? Okey, betul jawapan tadi. Ion negatif terbentuk apabila suatu atom menerima ataupun gains the electron. Okey? Alright, so nombor 3. Lengkapkan rajah di bawah menggunakan perkataan yang diberi. Okey, dia bagi nukleus, elektron, proton. So, apa jawapan dia? Jawapan? Okey, untuk yang sebelah kanan, apa jawapan dia? Nukleus. Nukleus. Nukleus terdiri daripada apa? Proton dan neutron. Betul? Proton dan neutron ada kat dalam membentuk nukleus. Dan nukleus itu dikelilingi oleh elektron. Okey? Elektron tu macam dia lebih bebas lah untuk bergerak. Tapi yang kat dalam tu adalah proton dan neutron yang membentuk nukleus itu sendiri. Okey, so untuk bahagian yang ke sebelah kiri, apa jawapan dia? Sebelah kiri adalah elektron. Elektron. Betul, elektron. Okey, sebelah kanan ialah apa tadi? Nukleus. Nukleus terdiri daripada gabungan neutron dan proton. Okey, adalah bentuk bentuk struktur yang paling kecil sekali lah ya, dalam sesuatu benda lah kita katakan ya. Okey, nombor 3B, rajah di bawah menunjukkan perbezaan antara 3 jenis sinaran radioaktif yang mengion. Okey, apakah dia sinar R? Apakah dia sinar S? Dan apakah dia sinar T? Sinar R ialah alpha, sinar S beta dan sinar T ialah sinar gamma. Betul. Jawapan dia betul. Sinar R adalah alpha. Sinar alpha dia tak boleh menembusi kertas pun tak boleh. Sampai situ je. Okey, sinar S boleh sinar S pula. Sinar beta boleh menembusi kertas tapi tidak boleh menembusi aluminium. Okey, sorry. Beta boleh menembusi kertas
Tapi dia setakat aluminium saja, okey. Dan sinar gamma dia boleh sampai menembusi aluminium dan plumbum. Dia melalui plumbum di situ kan. Okey. Alright. Jadi soalan lain. Okey, cuba tengok soalan ini. Dia kata dia tanya. Tak ada. Kat sini tak ada. Okey. Okey, tulis benar bagi pernyataan yang betul dan palsu bagi pernyataan yang salah. Nombor 1. Kuasa penembusan bagi sinaran radioaktif yang paling tinggi terhalang oleh aluminium. Palsu. Oh, palsu. Betul. Jawapan palsu adalah jawapan yang betul. Nombor B1, palsu. B2, sinaran radioaktif yang mempunyai kuasa penembusan yang paling rendah ialah sinar R. Benar. Benar, betul. Okey, so betul nombor 3, 2 Roman ni sinar radioaktif yang punya kuasa ni adalah jawapannya ialah benar. Okey, nombor 4A. Padankan sinaran radioaktif yang berikut dengan simbolnya yang betul. Sinaran radioaktif, sinar gamma. Simbol sinar gamma ialah Y. Y. Betul. Sinar beta. Sinar B. beta bentuk dia macam B kan? Senang kan? Alpha, ni yang tengah ni alpha. Okey. Rajah di bawah menunjukkan kuasa penembusan bagi 3 jenis sinaran radioaktif. Kenal pasti P dan Q. Alah, tadi kan dah sebut P dan Q. P apa? P adalah aluminium. Betul. P adalah aluminium. Q adalah plumbum. plumber. Betul. P aluminium dan Q adalah plumber. Betul jawapan yang pelajar-pelajar berikan. Very good. Bagus. Alright. So, kita pergi pada bahagian C. Okay, sekarang pukul berapa? Oh, okay. Kita ada 25 minit lagi. Kita selesaikan untuk bahagian C. Rajah 1. Okay, rajah di nombor 1A. Rajah di bawah menunjukkan kuasa penembusan bagi 3 jenis sinaran radioaktif. Nyatakan apakah yang diwakili oleh X dan Y? Ulang balik jawapan tadi kan. Okay, X apa ni? Ini apa? X? Kepingan apa? Aluminium. Very good. Okay, number Y. Kepingan Y ni yang tebal sikit ni apa? Plumbum. Bagus. Okay. Right, kita pergi kepada soalan 1A2. Apakah persamaan antara ketiga-tiga sinaran radioaktif itu? Apakah persamaan antara ketiga-tiga sinaran radioaktif itu? Siapa boleh jawab? Dapat menghasilkan sinar radioaktif. Ya, okey. Betul. Jawapannya ialah semua sinaran radioaktif itu merupakan sinaran mengion. Okey, jawapan dia ya. Okey, semua sinaran radioaktif itu merupakan sinaran mengion. Okey ya. Alright, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Berdasarkan rajah di atas, sinaran, kejap saya kecilkan. Okey. Okey, berdasarkan, saya buat besar sikit. Okey. Berdasarkan rajah di atas, sinaran radioaktif yang manakah paling bahaya kepada manusia? Sinaran manakah yang paling bahaya kepada manusia? Dan dia suruh anda bagi alasan pada jawapan kamu.
Wajarkan pendapat anda tu maksudnya beri alasan kepada jawapan anda. Apakah yang paling bahaya antara alfa, beta dan gamma? Yang mana lebih bahaya? Cikgu tak bagi tahu ke kat sekolah? Kan awak dah belajar ni kan? Mesti dah belajar. Cikgu ada tak ada bagi tahu The most dangerous radiation to human. Okay, sinaran yang paling bahaya kepada manusia ialah Sinar gamma. betul. Kenapa sinar gamma dikatakan bahaya? Sebab dia boleh tembus plumbum. Oh ya Allah. Okay, betul. Betul jawapan kamu ya. Pendedahan kepada sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi akan merosakkan sel-sel badan. Itu jawapan yang bagus ya. Okey. Sinaran gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi dan akan merosakkan sel-sel badan. Saya tak tahu orang buat yang orang kanser kan. Dia mungkin ada dia bagi sinaran untuk untuk mematikan sel-sel kanser tu kan. So mereka saya tak pasti dia guna sinaran apa. Okay, so kita tengok bahagian B pula. Ujian senjata nuklear untuk menguji keberkesanan senjata itu sering dilakukan di negara lain. Pada pendapat anda, dia bukan di negara lain tau. Di tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Tengah laut, tempat-tempat yang mungkin padang pasir ke kan, yang jauh pada orang lah. Pada pendapat anda, adakah negara kita sesuai untuk menjalankan ujian senjata nuklear seperti negara lain? Okey, nyatakan pendapat anda. Okey, maknanya awak kena tulis dulu, justify your answer, bagi alasan pada jawapan kamu. Adakah negara kita sesuai untuk menjalankan ujian senjata nuklear seperti di negara lain? Sesuai ke tak? Hello, sesuai ke tidak? Sinar gamma boleh membahayakan manusia kerana mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Betul. Betul-betul. Siapa boleh tolong tulis ayat cikgu kat sini? Speaker problem lah pula. Okey, sinar gamma bahaya kerana boleh menembusi kita punya organ. Okey, boleh merosakkan organ ya. Okey, so alright. Kenapa Malaysia tidak sesuai untuk menjalankan ujian tenaga nuklear? Kenapa? Logik. Cuba fikirkan. Sebab kita dekat dengan Indonesia. Okey, sebenarnya apa dia? Awak kata apa? Indonesia? Dekat dengan Indonesia? Yelah, kawasan kita ni padat penduduk dah satu hal. Dan negara-negara kita pula kecil kan? Banyak pulau, banyak air. Banyak pulau dan banyak air. Sebab tu negara kita, orang Melayu disebut tanah air. Tanah air tu bermaksud tanah dan air di persekitaran tempat tinggal kita ya, tanah air. Tapi ujian nuklear biasanya dijalankan oleh negara-negara besar yang mempunyai ruang tanah yang besar. Kalau China, dia punya negara dia besar, betul tak? So ada kawasan-kawasan yang tidak didiami oleh manusia. So dia boleh buatlah ujian. Amerika besar juga. Setahu apa lagi yang buat? Jepun. Ni Korea Utara. Korea Utara pun buat nuklear. Jadi mungkin negara-negara lain tidak berminat. Betul tak? Bukan nak perang pun kan? Ujian senjata nuklear. Ada negara-negara tidak berminat pun. Bukan nak berperang kan? Okay, kalau nak buat ujian pun tidak sesuai dalam keadaan negara kita yang kecil dan kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Negara kita lebih banyak air daripada tanah. Okey? Dan kita adalah bergunung ganang.
Okey, number C. Bagaimanakah? Okey, apa jawapan dia ya untuk itu? Dia kata tidak sesuai dijalankan di negara kita. Ujian senjata nuklear merupakan satu daripada sumber sinaran mengion. Satu dia sebut sinaran mengion tu maksudnya membahayakan manusia lah. Sinaran radioaktif yang dibebaskan adalah sangat berbahaya kepada hidupan bumi. Okay, sinaran radioaktif yang dibebaskan adalah sangat bahaya kepada hidupan di bumi. So saya pun tak pasti macam mana orang-orang yang awal yang buat kajian tentang tenaga nuklear, adakah dia ni tak kena ke sinaran tu? Betul tak? Dia yang mula-mula menemukan benda-benda tu kan. So mestilah berbahaya untuk diri mereka sendiri lah sebenarnya kan. Okay, tidak sesuai. Okay, kita tengok untuk bahagian C. Bagaimanakah anda boleh mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh sumber radioaktif sekiranya pekerjaan anda berkait rapat dengan bahan radioaktif? Boleh jadi dekat Menghadkan. Ya. Apa cikgu sambung dulu? Saya pun tak ingat dah. Okey, tak apa, awak jawab terus. Bagaimanakah anda boleh mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh sumber radioaktif sekiranya pekerjaan anda berkait rapat dengan bahan radioaktif? Ya. Apa jawapan anda? Menggunakan, pertama menghadkan masa untuk juru kapal terbang dan seterusnya memakai jaket keselamatan ketika Betul. Saya setuju ya. Saya setuju dengan jawapan anda. Itu adalah untuk C kan. Mengurangkan tempoh pendedahan kepada sumber radioaktif. Contoh yang awak dah bagi seperti juru terbang. Okey. Lagi, okey betul. Memakai pakaian perlindungan yang sesuai apabila mengendalikan bahan radioaktif tersebut. Okey, betul jawapan awak Very good. Okey. 2 markah untuk itu. Alright, okey. Kita seterusnya kita pergi pada soalan 2A. Sumber sinaran mengion dalam alam sekitar dikelaskan kepada 2 jenis, iaitu sumber sinaran mengion semula jadi dan sumber sinaran mengion buatan manusia. Soalan 1, nyatakan contoh sumber sinaran mengion semula jadi dan sinaran mengion buatan manusia. Yang semula jadi contohnya seperti apa? sinaran kosmik. Okey, betul. Sinaran kosmik dan juga disebut sebagai sinaran latar belakang. Okey, sinaran sinaran kosmik ataupun sinaran latar belakang. Okey, selain daripada itu untuk yang buatan manusia? Kemalangan nuklear. Okey, kemalangan nuklear ataupun ujian nuklear. Okey, jawapan untuk yang buatan sinaran mengion buatan manusia tu jawapannya ialah kemalangan nuklear atau ujian nuklear. Kemalangan nuklear ataupun ujian nuklear. Bolehlah dua-dua tu. Okey ya. Right, so seterusnya kita tengok nombor 2. Nombor 2, bahagian 2. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur dos sinaran latar belakang? Itu sinaran kosmik. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur dos sinaran latar belakang ataupun sinaran kosmik? Siapa tahu? Mungkin tak ingat. Ada jawapan? Terima kasih Qoratul Aini. Alright. Okey, soalan nombor 2 bahagian 2. Okey, jawapannya ialah mikrosievert per jam
ataupun microsievert per hour. Okey, kalau dalam bahasa Melayu ialah microsievert per jam. Per jam slash per jam. Okey, itu adalah unit yang digunakan untuk mengukur dos sinaran latar belakang. Okey, untuk soalan yang ketiga pula. Rajah di bawah menunjukkan juru terbang yang sentiasa terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat. Oh, saya pun tak tahu kan. Oh, okey, dia orang selalu terbang di udara kan. So maknanya ada sinaran mengion di udara kan. Okey, so bagaimanakah masalah ini dapat diatasi? Bagaimanakah masalah juru terbang yang terdedah pada sinaran kosmik ini dapat diatasi? Siapa nak jawab? Okey. Tak ada orang nak jawab. Okey, cuba tengok kat sini ada orang tulis tak? Terima kasih. Okey. Untuk nombor 3, jawapannya ialah waktu kerja juru terbang dihadkan kepada hari tertentu dalam seminggu. Maknanya juru terbang tu dia tak boleh terbang hari-hari. Mungkin dalam satu minggu tu mungkin dia 2 ataupun 3 kali terbang. Boleh jadilah. Saya tak pasti kan. Tapi dia tidak kerap tidak hari-hari lah. Okey, 1, waktu kerja juru terbang dihadkan kepada hari tertentu dalam seminggu. So dia ada jadual dia lah. So yang kedua untuk jawapan ini, mereka perlu menghadkan bekerja dalam penerbangan yang sangat panjang dan pada altitude yang tinggi. Mereka perlu menghadkan bekerja dalam penerbangan yang sangat panjang dan pada altitude yang tinggi. Contoh kan, kalau penerbangan antarabangsa kan, mungkin mengambil masa yang lama, berjam-jam. Mungkin dia akan terdedah kepada sinaran tersebut. Macam kalau kita sebagai penumpang kapal terbang, mungkin kita sekali untuk mungkin setahun kita tak kerap sangat, betul tak? Tetapi sebab ni pekerjaan dia kan, dia selalu terbang macam dia bawa teksi lah. Bawa kapal terbang tu macam teksi sebab dia bawa penumpang. Okay? So itu pekerjaan dia. Alright, kita tengok pula untuk B, baca pernyataan di bawah. Marie Curie menghidap kanser tulang akibat pendedahan kepada sinar gamma yang berlebihan. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pernyataan ini? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pernyataan ini? Marie Curie terdedah kepada sinaran gamma yang berlebihan dan dia mati. So kesimpulannya ialah sinaran gamma adalah pendedahan kepada sinaran radioaktif akan menyebabkan mutasi sel yang seterusnya akan menyebabkan kanser. Mungkin Marie Curie ni dia buat ujian, mungkin masa tu dia tak tahu. Betul tak? Dia sangat teruja untuk membuat satu penemuan, kajian baru, betul tak, tentang sinaran tersebut. Tetapi dia tidak tahu kesan terhadap badan manusia. So dia sendiri terdedah kepada sinaran mengion iaitu sinar gamma tersebut yang menyebabkan dia menghidap kanser tulang. Okey? Jadi itu adalah untuk jawapan B. Pendedahan kepada sinaran radioaktif akan menyebabkan mutasi sel yang seterusnya menyebabkan kanser. Okey. Untuk soalan yang terakhir, itu bab 9 dah. Ni bab 8 yang terakhir kan. Untuk soalan yang terakhir, cadangkan sumber tenaga
yang sesuai untuk menggantikan tenaga nuklear yang melibatkan penggunaan bahan aktif, radioaktif secara besar-besaran. Okey, cadangkan sumber tenaga yang sesuai untuk menggantikan tenaga nuklear yang melibatkan penggunaan bahan radioaktif secara besar-besaran. Maknanya kita guna alternatif lain, pilihan lain lah daripada menggunakan tenaga nuklear sebagai untuk menghasilkan tenaga elektrik. So kita gunakan tenaga apa? Okay, siapa nak jawab? Semua senyap? Kenapa semua senyap? Oh, ramai ni, 10 orang ni. Saya tahu ada 10 orang, termasuk saya, tolak saya dengan Cik Azman. Okay, ada lebih kurang 10 orang tapi semua diam. Okay. Apa jawapan dia? Cadangkan sumber tenaga lain selain daripada tenaga nuklear. So dengan itu kita boleh buat kesimpulan Malaysia ni tak payahlah nak buat tenaga nuklear. Satu sebab kos yang tinggi. Yang kedua ialah berbahaya. Okay, berbahaya ya kepada mungkinlah kepada badan manusia, berbahaya kepada sekiranya berlaku kebocoran di bahagian pusat pemprosesan nuklear tersebut, penghasilan tenaga nuklear tersebut. Kalau bocor, leak akan menyebabkan berbahaya kepada berjuta-juta orang yang tinggal berdekatan dengan pusat penghasilan tenaga nuklear tersebut. Okey. Jadi jawapannya adalah secara pilihan lain ialah dengan menggunakan sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar, tenaga angin ataupun tenaga ombak. Gunalah tenaga solar, semua adalah renewable. Renewable maksudnya boleh digunakan berkali-kali. Kalau you guna radioaktif juga boleh digunakan berkali-kali juga tapi agak membahayalah. Okey, lebih baik gunakan sumber tenaga yang lebih selamat seperti hydroelectric, betul tak? Hydroelectric, solar, okey, tenaga pasang surut, okey, dapat tenaga elektrik daripada arus pasang surut dan juga ombak ya. Okey, untuk jawapan yang kedua untuk C ni adalah sumber ini merupakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak akan mencemarkan apa dia? Alam sekitar. Sumber ini merupakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak akan mencemarkan alam sekitar. Itu untuk jawapan C. Boleh dapat semua? Okey semua? Halo? Ada semua ya kat sini ya? Ada tu. Baik, cikgu. Okey. Alright, Nafisatul Hazmin. Okey. Alright. Alright, so kita telah selesai untuk menjawab soalan di bahagian bab 1 ya. So, cuba kita tengok di sini. Okay, saya cek balik ya. Ini adalah bab 6. Bab 8. Bab 8 selesai. Ini bab 8. So, kita pergi kepada bab 9. Okay, bab 9. Okay, ini adalah soalan sebenarnya kan. Kita pergi pada nota ya. Nota dengan tempat soalan tempat yang sama sebenarnya. Okay, so kalau saya ada nota lain, saya suka kalau nak share dengan awak untuk guna nota lain. Ini pun okey juga tapi hitam putih tak buat kurang menarik, betul tak? Bab 9. Ini bab 8 tentang tenaga ini radioaktif. Okey, sempat tak? Oh, tak sempat. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi untuk selesai kita punya pembelajaran pada malam ini. Okey. Kalau tengok di sini
Untuk bab 9, kita akan belajar tentang struktur matahari. Okey, struktur matahari, dan kita akan lihat perkara-perkara yang berkaitan dengan cuaca, angkasa lepas. Cuaca dan juga angkasa lepas. Okey, kita masuk sikit lah bab 9 kan. Okey, so awak boleh tengok di sini struktur matahari. Struktur matahari ya. Okey, mengandungi apa? Awak belajar tentang matahari mula-mula kan? Ni ada video siap boleh tengok kan? Okey, matahari, struktur matahari mengandungi kromosfera, teras bahagian dalam, zon radiasi, zon penolakan, perolakan dan korona. Fotosfera. Jadi macam mana dia boleh check ini semua dia hantar apa ni, check ni untuk matahari, macam mana dia scan ini saintis punya kerja lah. Dia scan. Sebenarnya matahari kita nak tengok daripada bumi kita, tengok direct pun susah. Tapi kalau saya tak silap dia ada hantar mungkin alat alat yang boleh bergerak ke bahagian dalam matahari mungkin kot kan. Okey, saya pernah tengok video tapi saya tak pasti alat tu digunakan untuk berada dekat dengan struktur matahari tersebut. Okey, struktur matahari kita tengok di sini ya. Okey, struktur matahari, suhu lebih kurang. Kalau matahari kita tengok macam mana tu? Keadaan macam ni lebih kurang 2 juta darjah Celsius. Yang kalau macam ni lebih kurang 15,000 darjah Celsius dan ini adalah 6,000 darjah Celsius. Okey, apa yang membezakan suhu ini? Okey, suhu waktu boleh dilihat. Boleh dilihat semasa gerhana matahari penuh. Memang ni nampak dia punya bentuknya adalah macam gerhana kan. Gerhana matahari penuh. Boleh dilihat semasa gerhana matahari. Boleh dilihat dari bumi. Maksudnya daripada bumi, okey, suhu matahari tu dengan bumi lebih kurang, okey, lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Tapi kalau pergi dekat tak tahu nak cerita kan. Ini cerita matahari aja yang panas. Tak cerita lagi neraka. Betul tak? Kalau cerita neraka orang buat main-main ke sebab benda tu dianggap sebagai apa? Sesuatu yang kita tak nampak, betul tak? Kita tak nampak kan. Tapi kalau awak tengok matahari awak tahu kan, panas dia awak tahu macam mana mungkin lebih panas daripada matahari. Neraka kan. Kita tak tahu Okey, itu adalah benda gaib ya. Waktu boleh dilihat, okey, warna. Warna matahari putih, kebiruan dan berkilauan untuk gerhana matahari. Untuk gerhana matahari yang biasa, merah jambu ataupun merah. Kalau matahari penuh, biru, putih, kebiruan. Kalau gerhana matahari biasa ialah merah jambu ataupun merah. Okay, dari jauh daripada bumi kita nampak matahari berwarna kuning. Okay, ciri istimewa gas panas yang memancut keluar daripada korona membentuk angin suria. Kalau saya tak silap, saya pernah tengok video kan, berlaku letusan macam ombak naik ke atas macam tu kan, daripada permukaan matahari. Suhu meningkat apabila mendekati korona atau menjauhi fotosfera. Dan yang pandangan daripada bumi, permukaan berbintik dan kelihatan bergelora kerana gas dari teras matahari terbebas ke permukaannya. Okay, ni kita cerita tentang matahari. Okey, seterusnya ini adalah fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, ini kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah ya. Saya tengok waktu telah pun mencapai pukul 9.47. Kita habis 9.45 kan? Okey ya. So saya harap pelajar-pelajar boleh tengok nota-nota yang lepas. Ini mungkin kita jadikan dia sebagai ulang kaji kalau ada peperiksaan ataupun ujian yang berkaitan dengan topik ini.
So sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih pada pelajar-pelajar yang telah hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih Bye. cikgu. Sama-sama. Oi, ramainya. Okay, bye-bye semua.